Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni untuk perkongsian ilmu tajwid Baik. Kita menggunakan kitab panduan ilmu tajwid menurut riwayat Hafs an Asim melalui Thoriq Satibi yang ditulis oleh Dr. Surul Syihabuddin An-Nadwi. Untuk malam ni kita di bab yang ke-7, masih lagi bab yang ke-7 Bab ke-7 ni banyak tajuk di situ yang berkaitan dengan ahkamul mad, iaitu himpunan hukum-hukum mad di dalam tu Jadi untuk malam ni di siri yang ke-10 ni kita akan membahaskan dalam tajuk sebab sukun juga, iaitu sukun asli yang mengenai hukum mad lazim kalimi. Jadi yang ada kitab perbahasan bab ini tajuk ini ada di muka surat 163, 164, 165, 166 untuk mad lazim kalimi musaqqal, dan tajuk mad lazim kalimi mukhaffaf di muka surat 167, 167. Dan kita akan tambah satu lagi tajuk, itu mad farqa. Satu lagi nama hukum mad di muka surat 168 tu, insya-Allah. Baik. Bagi yang baru baru join kita dalam kelas tajwid online ni yang ada nota tu. Okey, perbincangan kita dalam ahkamul mad ni kalau kita perhatikan dalam rajah yang saya sertakan pada nota tu, dia ada dua kumpulan pada hukum mad ni Satu kumpulan mad asli, satu lagi kumpulan mad far'i. Hukum-hukum yang ada di bawah mad asli semuanya dibaca dengan dua harakat, iaitu yang kita faham dia berlaku tanpa sebab. Maksud dia tanpa sebab, dia tidak ada pertemuan dengan hamzah ataupun sukun yang tu Dan apabila hukum mad bertemu dengan hamzah atau sukun, maka hukum-hukum yang terlibat akan diletakkan di bawah kumpulan mad far'i. Jadi bila disebut mad far'i, di sanalah hukum-hukum yang melibatkan pertemuan huruf mad dan huruf mad bertemu dengan hamzah ataupun huruf mad bertemu dengan sukun sukun asli ataupun sukun arid. Jadi kalau kita tengok gambar rajah yang saya sertakan tu, kita di bawah jalur mad far'i, di bawah tajuk lafzi. Lafzi ni mana lafaz Lafaz yang hukum dia dibaca dengan panjang, sama ada 2, 4, 5 harakat ataupun 6 harakat. Jadi untuk malam ni kita di bawah jalur lafzi disebabkan oleh sukun. Jadi kalau kita turun ke bawah tu sikit lagi, kita akan jumpa kotak di bawah tu sukun arid dan sukun asli. Sukun arid kita dah bahaskan untuk malam asli. Jadi di bawah sana ada dua hukum, iaitu mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Untuk malam ni kita di bawah tajuk mad lazim kalimi. Di dalam tajuk mad lazim kalimi ada dua hukum Satu mad lazim kalimi musaqqal, satu lagi dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf. Itu sedikit yang ada di dalam nota saya Jadi rujukan lebih lanjut boleh kita perhatikan di dalam kitab
ilmu tajwid kita tu. Jadi untuk memudahkan kefahaman kita semua, ya, elok saya terus kepada penerangan lagi buku tajwid yang dipesan ya daripada kedai. Jadi tak apa, dengan kita tumpukan pada PowerPoint yang saya nak tunjukkan ni, insya-Allah ya, sedikit sebanyak dapat membantu. Baik. Sekejap ya, saya nak masukkan PowerPoint saya. Baik. Baik, sebelum tu kita tengok ya sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Allah yuhibbu wa yaqra'ul Quran waddan kama unzila. Atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran itu dibaca menepati sebagaimana ia diturunkan. Kerana sebab itulah ya kita kumpul ni ya untuk kita sama-sama faham ya tentang hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan baca Al-Quran ini dengan betul ya. Kerana melalui hadis ini kita faham Allah Ta'ala suka Al-Quran itu dibaca dengan sebagaimana ia diturunkan ya, insya-Allah. Baik, tajuk malam ni ya kita di bab yang ketujuh ya. Masih lagi dalam kumpulan mad far'i. Bagi siri yang ke-10. Kita akan berkongsi tentang sebab sukun. Iaitu sukun asli ya. Mad bertemu dengan sukun asli yang melahirkan dua hukum, mad lazim kalimi musaqa, mad lazim kalimi dan mad lazim harfi. Baik, tajuk kita malam ni masih lagi di dalam kumpulan mudud ya. Kalau kita tengok dalam seperti yang kita dah terangkan sebelum ni, ciri-ciri tartil membaca Al-Quran dengan tartil, mesti paling tidak kita kena faham ya keseluruhan tajuk-tajuk ya, konten-konten yang ada dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan mudud, gunnah, tafkhim dan tarkik, mahraj dan sifat huruf, tasam dan dhab, waqaf dan ibtida', dan satu lagi qiraat. Ya. Baik, kalau kita perasan ya, bab gunnah ni kita banyak dah bahaskan sebelum ni ya, dalam hukum nun sakinah dan mim sakinah. Ya. Mungkin kita dah dapat sikit-sikit kefahaman di situ insya-Allah. Jadi kita akan teruskan dengan kumpulan hukum-hukum mad ya. Baik, kita masih lagi dalam kumpulan bab far'i. Sebelum tu kita fahami apa yang dikatakan makna mad ya. Pada bahasa, mad bermaksud penambahan atau pemanjangan. Ya, ini saya ulang sedikit bagi sahabat-sahabat kita yang baru ikut kelas kita ni ya, supaya kita sama-sama faham ya. Pada istilah, iaitu memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mad ataupun huruf lin. Jadi di sini kita faham, apabila kita membaca hukum mad, sama ada mad asli ataupun dalam kumpulan mad far'i, yang nak dipanjangkan suara harakat itu adalah pada huruf mad. Sama ada huruf alif, waw ataupun ya, dan juga pada huruf lin. Huruf lin ni terdiri daripada huruf waw yang bertanda sukun dan ataupun huruf ya yang bertanda sukun. Itu hukum lin ya. Jadi kalau dia perlu dipanjangkan bacaan dalam hukum mad lin, maka pada ya yang sukun ataupun waw yang sukun itulah perlu dipanjangkan. Baik, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dia kata ya, huruf-huruf mad ada 3 jenis. Ini dia mengatakan tentang huruf mad, iaitu alif, waw dan ya. Apabila huruf alif mad sebelumnya huruf berbaris fathah, kemudian waw huruf sebelumnya berbaris dhammah, dan ya huruf sebelumnya berbaris kasrah. Ini banyak kita dah faham ya, supaya dapat membantu dalam bacaan. Ini antara huruf mad alif, waw, ya yang tidak berbaris. Ya, pada itu dalam kumpulan mad. Kalau ya, waw ataupun ya yang bertanda sukun, itu huruf lin. Ya. Dia berbeza sedikit cara melafazkannya.
Baik, sebab terjadinya hukum mat ni kita faham apabila alif tu tadi huruf sebelumnya berbaris fathah, waw sebelumnya berbaris dhammah dan ya sebelumnya berbaris kasrah. Bagi alif ataupun waw ataupun ya ni dia tidak membawa sebarang baris. Itu menunjukkan dia bertindak sebagai huruf mat. Mana kalau kata jadi huruf mat perlu dipanjangkanlah pada alif, waw ataupun ya tu. Ya. Baik, keseluruhan hukum mat inilah dia daripada mat huruf alif, waw, ya tadi dengan tanda-tanda tersendiri bagi mereka, maka terhimpunlah nama-nama hukum mat yang ada dalam ahkamul mat, himpunan hukum-hukum mat. Yang kita dah perhati dalam kumpulan mat asli ada 4 hukum. Mat asli mutlak, mat asli harfi, mat silah surah dan mat iwad. Itu semua yang dibaca dengan 2 harakat yang kita dah bahaskan sebelum ni. Satu di kumpulan mat far'i, di sana ada banyak cabang-cabang dia iaitu yang disebab dibaca panjang. Dalam kumpulan mat far'i, huruf alif, waw ataupun ya keseluruhannya dibaca melebihi 2 harakat biasanya. Jadi dalam bacaan qiraat Hafs an-Nasim kebanyakan huruf-huruf mat ni dibaca 4 harakat ke atas, 4, 5 ataupun 6 harakat. Yang itu kita kena faham tu supaya tidak orang kata bacaan kita tu tak sempurna. Inilah semua nama-nama hukum yang terdapat dalam kumpulan hukum-hukum mat. Baik, kejadiannya inilah. Ada yang pada huruf alif waw ya ni kalau dia bersendirian kita baca dia 1 harakat sajalah. Bila dia sebelumnya bagi alif sebelumnya berbaris fathah perlu dibaca 2 harakat. Jangan tinggal begitu juga dengan waw ataupun ya. Bila dia terjadi sebagai hukum mat asli wajib dibaca dengan 2 harakat. Di sini tidak ada tolak ansur bagi pemanjangan hukum mat asli yang 2 harakat ni. Cuma bila berlaku pertemuan dengan hamzah maka dia berubahlah harakat dia perlu dipanjangkan 4 atau 5. Begitu juga bila dia bertemu dengan sukun yang mendatang, bacaan dia jadi 2, 4 ataupun 6 harakat. Cuma di sini bila sukun yang mendatang, pilihan aliran Shatibi adalah 4 harakat. Kemudian seterusnya kita akan jumpa hukum-hukum mat ni dalam bentuk huruf yang akan kita bahaskan pagi besok insya-Allah. Kita akan jumpa hukum-hukum mat ni dalam bentuk kalimah yang dibaca dengan 6 harakat. Yang ini yang akan kita kongsikan malam ni insya-Allah. Baik, sedikit sebagai tambahan ilmu tentang harakat. Bila dikatakan harakat, kita akan biasa berjumpa dalam buku-buku tajwid, dia akan sebut istilah-istilah ni Cuma yang menjadi amalan kita adalah nombor 1, nombor 3 dan nombor 5. Yang ini Bila dikatakan qasar, itu merujuk kepada bacaan huruf mat sepanjang 2 harakat. Mana dipanggil qasar. Kalau ditambah 1 harakat, bagi qiraat lain ada yang membaca dengan 3 harakat, disebut fawaid qasar. Untuk hukum mat yang dibaca dengan 4 harakat disebut tawassut. Bagi huruf mat yang dibaca dengan 5 harakat disebut fawaid tawassut. Dan bagi hukum mat yang dibaca dengan 6 harakat biasanya disebut isba' ataupun tun ataupun mat sahaja. Jadi sebenarnya mat tu merujuk kepada bacaan yang panjang 6 harakat lah. Jadi biasanya kita kata mat tu mungkin merujuk pada satu makna aja. Tak sebenarnya mat tu merujuk kepada bacaan yang melebihi 4 harakat 4 dan ke atas. Baik. Dalam ahkam mat ni kita dah tahu ada 2 kumpulan, satu mat asli, satu mat far'i. Dalam mat asli tadi ada 4 hukum yang kita dah bahaskan sebelum ni, dan yang akan kita bahaskan seterusnya adalah dalam kumpulan mat far'i. Jadi kita tinggalkan yang mat asli ni, kita tumpukan pada mat far'i, hukum-hukum mat yang di dalam kumpulan mat far'i. Di sana ada 9 hukum campur 1. Yang mana kadar panjangnya ada yang dibaca 2, ada yang dibaca 4 dan ada yang dibaca 6 harakat.
Mat far'i ni kena faham dia berlaku dengan sebab, iaitu selepas hukum mat, iaitu mat asli tadi asalnya, dia bertemu dengan hamzah ataupun dia bertemu dengan sukun selepas mat dia. Bila selepas mat tu dia berjumpa dengan hamzah ataupun sukun, itulah kumpulan mat far'i. Dan di sanalah berlakunya berbagai-bagai nama dan berbagai-bagai bentuk bacaan. So kita tengok satu persatu Ini cukup penting daripada matan ni sebab kita fahami di mana pemanjangan hukum mat ni diambil kira sebagai satu kesalahan bila tidak menepati kadar panjangnya. Yang disebutnya wajib syar'i ataupun untuk menjauhkan lahan jali ataupun lahan khafi. Lahan jali adalah lahan yang boleh dikesan. Maksud dia kalau kita kesalahan bacaan kita tu sepatutnya mat lazim dibaca dengan 4, dengan baca 6, kita baca dengan 4, orang boleh kesan sepatut panjang tapi dibaca pendek, begitulah. Begitu juga pada hukum-hukum yang melibatkan hukum nun sakinah dan mim sakinah. Patut dengung 2 harakat, kita tak dengungkan. Yang itu disebut lahan jali. Apa? Yang ini masa kita bertalaki nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Ini sebagai maklumat permulaan saja. Baik, kita tengok dulu pada mat far'i yang berlaku dengan sebab iaitu berjumpa hamzah ataupun sukun selepas mat. Jadi ada 9 hukum tadi, kita tengok. Kita balik. Kita ulang sedikit bagi sahabat-sahabat yang baru mengikuti kelas ni. Jadi di bawah mat far'i itu ada 2 lagi kumpulan iaitu maknawi dan lafzi. Yang bermaksud dengan sebab maknawi ni dia baca panjang. Dari sebab walaupun keadaan tu yang kita dah sebut sebelum ni, walaupun dalam qiraat kita membaca dengan mat asli 2 harakat, tapi bagi mereka qiraat yang lain, kerana makna itu memberi maksud yang tersendiri, yang 2 harakat tu dia baca panjang, melebihi 4 ataupun 6 harakat kadang-kadang tu. Yang disebut mat tabriyah ataupun mat ta'zim. Yang ini dalam bab qiraat kita tidak terkesan sangatlah dalam mat tabriyah ataupun mat ta'zim. Tidak ada pun dalam bacaan kita Cuma tumpuan kita dalam lafzi. Lafzi ni disebabkan mat bertemu sukun ataupun mat bertemu dengan hamzah. Kita akan ke situ sekarang. Baik, maknawi ni kita tinggalkan. Dia tidak sangat terkesan dengan bacaan dalam qiraat kita. Kita tengok di sini lafzi pun kita dah bahaskan dalam yang hamzah ni sebelum ni yang kita dah tahu di sana ada beberapa nama Jadi kita dah bahaskan dalam mat bertemu dengan hamzah. Yang belum kita jumpa adalah mat bertemu dengan sukun Baik, seterusnya kita tengok apabila mat bertemu dengan sukun, dia akan berpecah kepada 2 nama hukum mat. Iaitu apabila dia bertemu dengan sukun arid, ada 2 nama hukum mat di situ. Iaitu mat arid li sukun dan mat lin arid li sukun. Apabila mat bertemu dengan sukun asli, ada 2 lagi kumpulan mat yang menunggu di bawah itu, yang melibatkan mat di dalam bentuk kalimi ataupun mat tu berbentuk dalam harfi. Jadi yang pada mat bertemu dengan sukun arid, kita dah bahaskan sebelum ini, jadi kita tinggalkan, kita tumpukan kepada mat bertemu dengan sukun asli yang melibatkan nama-nama hukum tersebut ni. Apabila mat bertemu dengan sukun asli, dia berlaku dalam kalimah. Kalimi itu bermaksud kalimah, dalam satu kalimah yang sempurna. Di sana ada 2 hukum yang berlaku, iaitu mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim kalimi mukhaffaf. Nanti kita akan bahaskan tentang istilah-istilah ni. Dan mat ini juga berlaku di dalam huruf hijaiyah itu sendiri. Mat bertemu dengan sukun asli juga berlaku di dalam huruf. Bila dia berlaku di dalam huruf, maka terbitlah 2 nama hukum lagi di sana, iaitu mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Untuk malam ni, kita di bawah tajuk ni kita ambil mat dalam bentuk kalimi dulu. Supaya kita faham satu-satu. Iaitu kita akan bahaskan mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim kalimi mukhaffaf.
Jadi kalau di dalam kitab boleh rujuk di muka surat 165 ya. Itu yang berkaitan dengan mad lazim kalimi, dan di muka surat 167 dia membahaskan mad lazim kalimi mukhaffaf. Surat 165 mad lazim kalimi musaqqal ya, yang mana yang ada kitab tu boleh rujuk situ sebagai panduan. Baik, seterusnya kita tengok pada mad lazim yang berlaku di dalam kalimah yang disebut kalimi di sini. Ya, dia terpecah kepada dua, ya, iaitu mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Itulah bentuk-bentuk ayat lebih kurang. Jadi kita akan tengok bagaimana berlakunya mad lazim kalimi ni. Ada yang dinamakan musaqqal, ada yang dinamakan mukhaffaf. Bagaimana untuk mengenali mad lazim kalimi musaqqal ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf. Untuk maklumat, mad lazim kalimi musaqqal ni ada 100 tempat di dalam Al-Quran. Ya, ada 100 tempat. Jadi bacaan ni pun ada pelbagai jugalah, kita tengok nanti. Baik, kita tengok dulu satu persatu. Kepada contoh mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal bermaksud apabila mad asli bertemu dengan sukun asli di dalam satu kalimah, maka wajiblah dibaca pada huruf mad itu 6 harakat. Seperti contoh di PowerPoint kita ni, wahajjahu qawmuh. Bermakna itulah mad bertemu dengan sukun asli. Di mana sukun asli kita tak nampak. Nanti kita bedah kalimah tu bagi nampak di mana mad tu tadi, di mana pula yang dikatakan sukun asli. Pada ayat ini kalau kita perhatikan, ada 3 hukum mad lazim. Jadi ketiga-tiga tempat ni perlulah dibaca pada huruf mad itu dengan kadar 6 harakat. Seterusnya kita tengok yang ayat yang seterusnya tu, qala tuhajjuni fillahi wa qad hadan. Jadi pada wahaju itu mad lazim kalimi, pada tuhaju juga mad lazim kalimi, juga juni itu juga mad lazim kalimi. Jadi bacaannya wajib dengan 6 harakat. Baik, apabila kita berjumpa hukum mad lazim kalimi di dalam satu ayat, dia baca dengan 6 harakat. Bila ada hukum yang lain, sama ada mad wajib atau mad jaiz atau mad silah tawilah ataupun mad arid disukun, pastikan contohnya pada mad arid disukun tu dibaca 4 harakat. Jangan sama dengan mad lazimnya harakat. Itu yang paling baiklah. Pada hadan di hujung itu mad arid disukun. Di sana baca pada huruf alif mad tu 4 harakat. Baik, cumanya kita nak tahu bagaimana untuk membaca mad lazim kalimi ni. Dan bagaimana nak mengenali dia sama ada musaqqal ke atau mukhaffaf. Baik, kita kena bedah kalimah tu supaya kita nampak. Baik, contoh pada wahajahu tadi Okey, yang waha itu mad asli, jim yang bersabdu tu memberi maksud di situ ada 2 huruf jim. Jim yang pertama sukun, jim yang kedua berbaris fathah. Jim pertama yang sukun itulah sukun asli. Baik, kita bedah lagi huruf ni supaya nampak. Ni dia. Waha tu itulah mad asli, ha berbaris fathah selepas dia alif. Di sini mad asli. Biasanya dibaca dengan 2 harakat. Tetapi kerana dia berjumpa dengan sukun selepasnya, maka dia bertukar nama menjadi mad lazim. Cuma kita nak tahu sama ada mad lazim kalimi musaqqal ke, mad lazim kalimi mukhaffaf ke. Baik. Bila dikatakan mad lazim kalimi musaqqal, ada hukum digabungkan bacaan, iaitu pada alif mad tu setelah dipanjangkan 6 harakat, maka digabungkan dengan huruf sukun asli selepas dia tu. Contohnya di sini.
Baik, pada jim yang bersabdu tu ada dua jim di dalam sebenarnya. Jim pertama tu sukun, jim keduanya berbaris fathah. Di dalam penulisan dia tulis satu jim saja dan diletakkan di atas jim tu tanda sabdu. Jadi jim yang sukun tu tak nampak dalam tulisan lah. Cuma dia ada dalam bacaan sahaja. Jadi bila keadaan ini berlaku, bila kita berjumpa huruf hukum mad, selepas dia huruf yang bersabdu, itulah hukum mad lazim kalimi musakol. Musakol bermakna suara alif mad tu digabungkan dengan huruf yang bersabdu selepasnya tu. Jadi di sinilah dia mad asli pada ha, sukun asli pada jim yang bersukun tu tadi. Jadi digabungkan ha, pegang dulu jim yang bertanda sukun tu. Selepas tu baru dibariskan jahu. Jadi pada ha, jahu, itulah mad lazim kalimi mustaqal. Pada mad lazim kalimi mustaqal ni agak mudah kita nak faham, berbeza dengan mad lazim harfi nanti. Okey, seterusnya kita tengok di sini pada atuhajuni ni. Bagaimana kita nak mengenal hukum yang ada di dalam ni, sama ada mad lazim kalimi mukhaffaf ke mad lazim kalimi mustaqal ke. Okey, pertamanya kita bedah dulu pada hukum yang ada di dalam kalimah ni. Baik, pada tuha tu ha tu adalah mad asli dan sukun aslinya di mana? Di dalam huruf jim yang bersabdu tu juga seperti yang tadi, yang mula tadi di situ. Ada satu jim yang sukun. Inilah sukun asli. Satu lagi jim yang berbaris domah tu. Dan selepas dia ada huruf waw mad. Jadi mad asli lah tu. Huruf mad tu. Atuhaju. Okey, di sini sebenarnya bukan jim yang brown tu, bukan baris patah itu baris domah tu, silap tanda tu. Okey, ju sebenarnya di situ, selepas dia berjumpa dengan nun yang bersabdu depan tu Jadi seperti tadi juga, bila huruf yang bersabdu bermaksud dia ada dua huruf di dalam tu. Di sini maknanya nun yang bersabdu ada nun yang pertama dia sukun asli, nun kedua berbaris kasrah. Maka di sinilah berlakunya hukum mad lazim kalimi mustaqal. Di mana bila kita baca tuha itu ambil 6 harakat. Kemudian pegang dulu pada jim yang sukun tu, selepas tu baru dibariskan jim yang berbaris dhammah tu tuha ju tu juga perlu dibaca 6 harakat kerana selepas dia berjumpa dengan nun sukun. Nun sukun tu adalah sukun asli. Jadi bila mad bertemu dengan sukun asli, di situlah mad lazim. Jadi pada atuha tu kena baca 6 harakat, pada ju tu juga perlu dibaca 6 harakat. Cuma pada ju tu hati-hati selepas itu dia berjumpa dengan nun yang ada tanda sabdu tu, perlu didengungkan dulu 2 harakat. Baru dibariskan nun tu dengan hukum mad 2 harakat lagi. Contohnya atuha juni. Bila dalam satu ayat tu, begitulah bacaan dia. Jadi kena nafas panjang lah, kerana ada lagi ayat-ayat yang sebelum dan selepas dia tu. Seterusnya kita perhatikan di sinilah sukun asli, pada mad asli, dan dalam tu lengkaplah tentang mad lazim kalimi mustaqal. Jadi di sini kita faham yang dimasukkan dengan mad lazim apabila di dalam kalimah itu terdapatnya hukum mad asli bertemu dengan sukun asli. Cara nak mengenalinya iaitu selepas hukum mad mad asli, huruf selepasnya bersabdu. Itu saja cara nak mengenal hukum mad lazim kalimi mustaqal. Bila huruf bersabdu, mustaqal lah. Mustaqal bermaksud dia digabungkan. Ini asas dia Sebab apa keseluruhan yang kita jumpa di dalam kalimah yang satu tempat tu semuanya mad lazim kalimi mustaqal Semua mad lazim kalimi mustaqal. Cuma di dalam huruf nanti dia macam-macam
bentuk bacaan. Jadi besok pagi kita akan bahas tentang mad lazim harfi pula ya. Macam untuk mad lazim kalimi ni mudah sangat kita nak kenal dia ya. Apabila mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Ya, itulah mad lazim kalimi. Bagaimana ia berlaku seperti yang kita bedahkan tadi, selepas mad dia bertemu dengan sukun asli yang terdapat di dalam sabdu selepas dia tu. Ya. Baik, ini cuba kita tengok pada mad farqa. Kita tengok pada mad farqa. Satu lagi nama dalam hukum mad ya. Mad farqa bermaksud membezakan. Ya. Jadi untuk maklumat dalam kitab tajwid, mad farqa ni dia ada di muka surat 168. Ya. Maksud farqa itulah membezakan. Apa yang nak dibezakan? Okey, di sini ya. Yang pertama sekali kita kena tahu bagaimana untuk membaca pada hukum mad farqa ni. Iaitu dia boleh dibaca dengan ibdal ataupun dibaca dengan tashil. Dibaca dengan ibdal bermaksud suara alif mad tadi dibaca dengan kadar 6 harokat panjang ni. Kalau kita memilih untuk membaca dengan tashil, ya, suara alif mad tu dibaca separuh harokat, ya, dan suara hamzah sebelumnya dibaca separuh harokat lagi, ya, bersekali dengan satu harokat sajalah maksudnya. Separuh harokat pada hamzah, separuh harokat lagi pada alif mad. Kita akan tengok contoh dia nanti. Ni dia ya, mad farqa yang disebut mad farqa ni dia berlaku pada 3 kalimah ini sahaja. Ya. Pada az-zakaraini, pada kalimah Allahu dan al-ana. Ya. Kenapa dinamakan mad farqa? Iaitu ya, huruf hamzah yang terdapat di awal kalimah ni ya adalah dikenali sebagai hamzah istifhamiyah. Hamzah istifham. Hamzah istifham bermaksud hamzah pertanyaan. Ya, dalam kalimah ini hamzah yang di awal tu maksud dia bertanya lah. Kalimah itu ada unsur-unsur pertanyaan di dalamnya. Ya. Dan dia berada di 6 tempat sahaja di dalam Al-Quran ya. Hamzah istifham ni. Iaitu pada kalimah az-zakaraini, pada kalimah Allahu dan al-ana ni dia berada di dalam surah Al-An'am 2 tempat pada ayat 143 dan 144. Kemudian dalam surah Yunus ya, pada ayat 59 dan pada surah An-Naml ayat 59 dan akhir sekali di surah Yunus ayat 51 dan ayat 91 ya. Cuma 3 kalimah ni saja ya, dia berada di 6 tempat. Baik, kita tengok ya sebagai contoh pada az-zakaraini yang dikatakan hamzah istifham ni tadi ya, iaitu pertanyaan. Az-zakarain bermaksud di awal tu adakah? Ya, adakah? Dua yang jantan maksud dia. Seterusnya pada kalimah Allah tu ya, Allahu tadi adakah Allah? Begitu ya. Allahu azina lakum. Adakah Allah yang mengizinkan kamu? Pada yang tadi itu zakaraini. Adakah dua yang jantan kata dia. Itu pertanyaan yang membentuk pertanyaan pada tu. Ya. Kerana hamzah ini asal dia terjadi bagaimana berlakunya mad farqa ni. Hamzah tu memang hamzah asal ya, hamzah yang memang asal. Cuma dia selepas dia itu alif mad itu asalnya adalah hamzah wasal. Ya, hamzah wasal yang ditukar kepada alif mad. Ya. Jadi kerana itulah ya dia boleh dibaca dengan dua wajah. Kita nak memilih secara ibdal pun boleh, iaitu 6 harokat pada alif mad ataupun secara tashil. Iaitu hamzah yang berfathah tu dibaca separuh, alif mad tu dibaca separuh lagi, bersekali. Ya. Contoh bacaan tashil, ya.
Allahu adzina lakum. Allahu adzina lakum. Itu bacaan tahsil. Berbeza dengan bacaan ibdal, tu panjang 6 harakat. Allahu adzina lakum. Jadi boleh pilih ya. Az-zakarain. Az-zakaraini. Boleh pilih. Atau nak baca Az-zakaraini. Jadi kalau kita perhatikan pada kalimah ini ya, ini juga merupakan mad lazim kalimi mustaqal ya. Selepas mad dia bertemu dengan huruf yang bersabdu. Cumanya dinamakan mad farqa kerana perbezaan hamzah yang di awal tu bertemu dengan huruf mad. Jadi huruf mad tu sebenarnya adalah asalnya hamzah wasal. Yang tu ya, punca yang dia beri nama mad farqa. Sebenarnya kalau kita kata mad lazim kalimi pun betul. Cuma untuk mendalami dari ilmu kita dengan tajuk ni, kita fahamlah 3 kalimah ni tadi ya, sebenarnya dia berasal daripada alif mad yang ditukar daripada asalnya hamzah wasal. Baik, ini satu lagi ya. Allahu khair. Ya, adakah Allah lebih baik kata dia ya. Yang ini tu hamzah tu memang hamzah yang asal, alif mad yang ada tanda simbol mad di atas tu asalnya itu hamzah wasal. Ditukar menjadi alif mad. Maka boleh dibaca dengan 2 wajah ya, sama ada ibdal ataupun kita baca dengan tashil. Baik. Satu lagi ya pada kalimah al-ana. Al-ana. Sebenarnya kalimah al-ana inilah contoh mad lazim kalimi mukhaffaf. Ada satu je contoh pada mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang paling banyak ada 100 tempat dalam Al-Quran adalah mad lazim kalimi mustaqal Contoh mad lazim kalimi mukhaffaf ada di dalam ni lah yang dikatakan mad farqa ni tadi pada kalimah al-ana ni dalam surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Itu aja contoh mad lazim kalimi mukhaffaf yang ada. Ya. Kenapa dikatakan mukhaffaf? Sebab apa? Selepas mad dia bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Bermakna satu sajalah huruf selepas dia tu. Ya. Kalau sebenarnya ditakdirkan lam tu bersabdu juga, mana ada 2 lam lah dalam tu. Lam pertama sukun asli, lam kedua baris. Tapi di sini dia letakkan tanda sukun. Memberi maksud lam tu satu aja. Ya. Kalau huruf selepas mad tu bersabdu, bermakna di dalam sabdu tu ada lagi satu huruf yang bertanda sukun, iaitu sukun asli. Itu yang dikatakan mad bertemu dengan sukun asli menjadi mad lazim kalimi mustaqal. Tapi kerana dia berjumpa dengan satu aja huruf yang sukun, inilah contoh mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Jadi di sini juga boleh dibaca dengan 2 wajah. Sama ada nak dibaca dengan ibdal 6 harakat ataupun dibaca dengan tashil 1 harakat dia, setengah pada hamzah, setengah lagi pada alif mad. Ya. Al-ana. Jangan pegang lama sangat ya. Selepas pegang dia, lepaskan cepat. Tidak seperti pada mad lazim kalimi mustaqal tadi. Ya. Kalau mad lazim kalimi mustaqal, kita pegang dulu huruf yang bersabdu selepas dia tu. Contoh pada Allahu khairun tu ya. Allahu khairun. Ya, kita pegang dulu lam yang bersabdu. Di sini lam yang bertanda sukun, pegang dan lepaskan cepat. Ya. Al-ana. Itulah beza bacaan mad lazim kalimi mustaqal dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Jadi mad lazim kalimi mukhaffaf ni contoh dia, inilah satu sahaja. Iaitu di dalam surah Yunus pada ayat 51 dan ayat 91. Jadi bacaan dia tidaklah ada unsur-unsur gabung. Boleh nampak ya?
Ini dia contoh dia, mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya. Jadi kita baca dengan dua wajah boleh. Ya, kita ambil lah bacaan dengan ibdal dulu. Cuma bila baca dengan ibdal iaitu a tu dipanjang 6 harakat, lepas tu pegang lam tu segera. Secara izhar saja dan lepaskan. Ya, contoh al-ana khaffafallahu ankum. Ya. Al-ana khaffafallahu ankum. Ataupun dibaca dengan tashil. Ya. Mana di sini dia tidak boleh dibaca dengan bacaan yang biasa, bacaan yang biasa. Pasal dia bukan dia jenis daripada hamzah istifham. Kerana dia dibaca dengan hamzah khobariyah. Maka dia baca dengan biasalah. Al-ana khaffafallahu ankum. Yang maksud sekarang Allah telah ringankan bagi kamu. Itu maksud dia khobariyah dengan istifhamiyah. Ya. Istifhamiyah bermaksud pertanyaan. Bila khobariyah bermaksud perkhabaran. Bila hamzah wasal, ya, yang pada contoh al-ana, ya, a itu bermaksud perkhabaran. Kalau al-ana itu bermaksud pertanyaan. Ya. Itulah beza daripada dua kalimah ni tadi yang menyebabkan wujudnya hamzah istifham dengan hamzah khobariyah. Bentuk penulisan yang sama, gunakan huruf yang sama, tetapi maksud yang berbeza. Bezanya di mana? Pada suara a tu tadi, suara hamzah, dan hamzah wasal. Kalau a tu dipanjangkan, ia bermaksud pertanyaan. Kalau a tu pendek, bermaksud perkhabaran. Jadi hati-hati bila membaca dalam hukum ni, terutama pada kalimah al-ana ni, kena tengok dulu sama ada dia tu dalam hukum mad lazim ataupun dalam bacaan biasa. Pada kalimah al-ana ni. Al-ana ni satu mad lazim kalimi mukhaffaf, dan pada surah yang al-ana yang berikut ini adalah bacaan biasa, iaitu hamzah yang berlaku di awal itu memberi maksud perkhabaran. Itu dia perbezaannya pada kerana dua kalimah ni saja yang dikategorikan pada mad lazim kalimi musaqqal tadi. Sepatutnya dia dalam hukum mad lazim kalimi. Jadi kerana terdapatnya orang kata kemuskilan dalam bacaan, sama ada berbentuk pertanyaan ke atau perkhabaran, maka kalimah-kalimah yang di atas tu tadi yang ini diletakkan sebagai mad farqa, iaitu az-zakaraini, Allah, dan al-ana ni tadi. Baik. Di sini kita nak kaitkan sedikit pada bacaan kita pada kalimah Allah semasa takbiratul ihram. Di sinilah masalah dia timbul. Kalau kita memanjangkan Allahu Akbar contohnya, itu memberi maksud pertanyaan, adakah Allah Maha Besar? Kalau kita nak bagi tahu hamzah khobariyah, pendekkanlah Allahu Akbar. Itu berbeza dari situ. Jadi dalam bahasa Arab itulah kelebihan dia pula. Sedikit je kesilapan dia berubah makna. Jadi dalam takbiratul ihram kita pastikan suara hamzah yang di awal tu, a tu pendek. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Seolah kita bertanya dalam solat kita tu, adakah Allah Maha Besar? Di situ hati-hatilah kita dah nampak tentang hukum tajwid di situ, maka betulkanlah sebutan kita.
Jadi dalam mad lazim kalimi ni kita ada dua hukum tadi, mad lazim kalimi musaqqal, ya, apabila selepas mad bertemu dengan huruf yang bersabdu. Mad lazim kalimi mukhaffaf apabila selepas mad dia bertemu dengan huruf yang sukun. Cuma ada satu contoh saja pada Al-Ana, iaitu surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Itu saja beza dia. InsyaAllah mudah-mudahan dapat membantulah ya. Baik, ini satu lagi ya yang penting, walaupun pada mad farqa tadi kita boleh memilih dua wajah bacaan, sama ada nak baca dengan ibdal iaitu dipanjangkan suara alif mad tu 6 harakat, ataupun kita nak baca dengan tashil iaitu separuh-separuh ya. Allah contohnya ya, boleh. Tetapi bagi kalimat ayat ini, kalimat jamiyun ni dalam surah Fussilat ayat 44 ya, cuma kita boleh memilih satu wajah saja, iaitu bacaan tashil. Maksud tashil, hamzah yang waris fathah dan alif yang ada tanda bulat di atas tu hendaklah dibaca separuh-separuh, sekali dalam sekali bacaan. Itu maksudnya ya. Tak boleh dibaca dengan jamiyun wa arabi. Dia tak boleh tu dipanjang ya. Tu mesti dibaca dengan tashil. Ya, di dalam surah Fussilat ayat 44 ni. Jadi hati-hatilah ya. Macam mana nak baca dalam ayat ni? Itu dia. Separuh-separuh ya. Jamiyun wa arabi. Jamiyun wa arabi. Itulah bacaan bagi ayat ni. Tidak ada pilihan. Jadi hati-hatilah ya bila sampai bila kita membaca Al-Quran sampai di surah Fussilat ayat 44 ni, pada ayat jamiyun ni, itulah satu bacaan. Tak boleh baca jamiyun, tak boleh. Jamiyun pun tak boleh. Ya. Jadi hamzah tu kita matikan ain. Ya. Tanpa ada melafazkan suara alif mad tu tadi. Ataupun dibaca kedua-duanya suara hamzah. Yang tu ya. Ataupun pun tak mau dia. Jadi macam mana nak baca ayat ni? Hamzah yang pertama tu, suara hamzah yang pertama tu datang daripada ni, kerongkong di ujung sini, rumah di mana marah hamzah tadi. Pada alif tu datang daripada rongga jauh, rongga mulut. Betul ya, tapi dalam separuh-separuh harakat. Jamiyun wa arabi. Jadi untuk mendapatkan bacaan yang tepat ya, yang sempurna, perlu bertalaki. Itu tak ada pilihan lain ya. Tak boleh main agak-agak saja baca begitu saja. Mesti didengarkan oleh orang yang mahir dengan bacaan ni lah. Ya. Jadi pada mad lazim tadi ya, pada mad lazim, pada hukum mad farqa, kita boleh ambil satu wajah saja ya, ibdal. Senang kan? Allahu khair. Boleh kita ambil baca secara ibdal, tak ada masalah ya. Tetapi pada surah Fussilat ni tak boleh ambil ibdal, kena ambil tashil sahaja. Jadi tak boleh tidak, bacaan tashil tu kena mahir juga ya, kena faham macam mana nak baca cara wajah tashil. Jadi cuba ya, bila sampai je pada mad farqa tu, cuma ambil kedua-dua wajah tu sekali. Ya, biar ustaz kita dengarkan bacaan kita tu, yang ibdal ni macam mana, tashil ni macam mana. Kadang-kadang ya, kalau kita baca secara ibdal 6 harakat, sebenarnya tak sampai 6 harakatnya. Ada 4 saja. Yang itu yang kita rasa agak apa sikit lah ya, muskil sikit. Kalau boleh biasakan dengan mad lazim wajib dibaca dengan 6 harakat. Tak boleh kurang. Ya. Jadi pastikan kita boleh agak lah. Kerana pemanjangan huruf mad ini adalah subjektif. Tak boleh nak disukat dengan ruler ya. Ataupun tali tape. Bentuk bacaan kita sendiri tu kita kena agak ya. Untuk 2 harakat kita macam mana, 4 yang macam mana, 6 yang macam mana. Itu pasal saya sebut tadi, pada mad arid disukun, ataupun mad wajib, ataupun mad silah, tawilah, ataupun mad jaiz yang diwasalkan, elok ambil 4 harakat, biasakan.
Jadi bila bagi mat lazim, harokat mat lazim, kita boleh panjangkan sedikit daripada mat arid sukun ataupun mat wajib ataupun mat silah atau ilah tadi. Itu tujuannya ya, supaya bacaan kita tu dapat lebih tepat harokat dia. Ya. Ni dia tahap-tahap mat far'i yang saya sebutkan tadi. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Samnudi, dia kata mat yang paling kuat, itu sebabnya ialah mat lazim yang kita sebutkan malam ni. Ini yang paling tinggi sekali martabat dia. Di bawah mat lazim adalah mat wajib muttasil. Di bawah mat wajib mat arid disukun. Dan di bawah mat arid disukun mat jaiz munfasil. Dan yang kelimanya mat badal. Jadi kedudukan martabat ni ya, tahap-tahap mat far'i perlu kita raikan dalam bacaan. Bila ada je mat wajib dalam satu ayat, mat jaiz pun ada di situ, mat arid disukun pun ada di situ, pastikan ya supaya mat wajib punya harokat tidak terkurang daripada mat jaiz ataupun mat arid disukun. Apatah lagi kalau ayat yang sama ada mat lazim. Lagilah kena jaga mat lazim tu pastikan 6 harokat. Ya. Dan mat wajib kalau boleh kekalkan dengan 4. Begitu juga dengan mat arid disukun kekalkan dengan 4. Itu elok kita ambil satu wajah ya. Walaupun mat arid disukun kita boleh baca 2, 4 ataupun 6. Begitu juga dengan mat wajib boleh dibaca dengan 4, 5 ataupun 6. Tetapi bila sampai matan yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Samnudi ini, maka perlulah kita jaga tahap-tahap mat far'i itu. Itu penting. Ini keseluruhan dia kerana sebabnya pada mat lazim dia satu wajah saja, itu 6 harokat. Pada muttasil, kenapa dia duduk di tahap yang kedua? Kerana di situ harokat dia ada yang boleh dibaca 4, 5 ataupun 6. Mat arid sukun kenapa dia di tahap yang ketiga? Kerana dia juga boleh dibaca 2, 4 dan 6. Ada 2 harokat, 4 dan 6. Habis mat mufasil pula, kenapa dia tangga yang keempat? Sebab dia boleh baca dengan 4 dan 5 saja. Tidak ada 6 harokat di situ. Itu sebablah dia di tahap yang keempat. Jadi ini bermaksud bila ada mat jaiz munfasil dalam ayat tu dan di hujung ayat kita nak wakafkan nanti ada hukum mat arid disukun, ya. Jadi kalau mat munfasil kita terbaca 5 harokat. Ya. Jadi mat arid disukun yang di hujung tu jangan baca 4 harokat pula. Bacalah 6. Tak boleh baca 5 mat arid disukun pasal dia ada 2, 4, 6 saja. Jadi kena ambil 6 harokat. Yang di situ Tapi masalahnya kalau ada mat lazim pula dia dalam ayat yang sama, kita terbaca 4 harokat lah, tak cukup panjang. Di sini masalah. Yang tu kita risau tu. Jadi kalau boleh mat lazim biasakan dengan 6 harokat. Kita bina sendiri harokat bacaan kita. Pasal dia agak subjektif, tak boleh nak ditentukan oleh ini. Kita sendirilah yang menentukan panjang mana bacaan kita yang menunjukkan 2 harokat, lama mana yang menunjukkan 4 dan macam mana keadaan kalau kita baca 6 harokat. Jadi bila orang dengar dia nampak perbezaan tu. Itu penting. Baik, ini dia keadaan-keadaan dia yang kita tengok yang dia kata mat lazim tu adalah tahap yang paling kuat. Kalau mat muttasil tu kuat, kalau mat arid disukun tu sederhana disebut, mat munfasil lemah dan pada mat badal tu tahap dia paling lemah. Ini dalam tahap mat far'i lah yang tu. Bukan mana tak bila kata lemah tu langsung tak baca, tak. Dia nak menunjukkan kedudukan dia sahaja. Supaya dalam bacaan kita tahu. Janganlah pada mat munfasil kita baca 5 harokat, mat lazim kita baca 4. Itu maksudnya dia tak mau begitulah. Mat lazim dia kekalkan dengan 6 harokat. Mat munfasil tu nak baca 4 ke 5 pun silakan. Cuma ditakuti bila ada mat wajib di dalam tu, kita baca 4 harokat pada mat wajib, kita baca 5 harokat pada munfasil. Ini tak kenalah pada kedudukan tahap mat far'i itu tadi. Itu hati-hatilah, jagalah dalam bacaan nanti. Ini tak ada masalah. Semasa bertalaki mungkin kita akan sentiasa diingatkan. InsyaAllah. Okey, dalam surah ni kita perhatikan, tengok Ini contoh. Kalau kullama itu mat jaiz. Aradu itu mat jaiz. Kemudian di sana kita tengok 3 ada hukum mat jaiz dalam satu ayat.
Jadi kalau boleh, kullama aradu an yakhruju minha u'idu. Pada kullama ma, pada du, pada minha, biarlah sama semua tu. Kalau kullama kita baca 4, pada du juga kita baca 4. Pada minha tu juga kita baca 4 harakat. Jangan kita baca 2. Itu masalah. Kecuali kalau kita nak waqaf. Kalau kita nak waqaf boleh baca 2. Kullama aradu an yakhruju minha. Tapi bila kita wasalkan balik, ambil balik 4 harakat. An yakhruju minha u'idu. Pastikan macam tu bacaan kita. Biar selaras harakat-harakat mat. Pasal dia dah ada disiplin dalam pemanjangan suara huruf mat dalam hukum-hukum tertentu. Jadi cara kesimpulan dia kalau kita tengok dalam bacaan Al-Quran ni, dia kata apa di sini? Pembacaan Al-Quran bukanlah suatu ilmu hasil dari ijtihad. Bukan yang dia reka-reka. Setiap orang kata beginilah kita ijtihad, begitulah bacaannya boleh. Ikut ijtihad. Tidak dia bukan dalam bentuk fatwa. Para ulama. Dia adalah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Bermakna kalau dari Al-Quran adalah perintah, sunnah adalah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pembacaan Al-Quran ini suatu yang tauqifi. Memang dia tauqifi ni maksud memang dah begitu. Bukanlah kerana begini ke begitu ke sebab nak kena baca begini, tak. Memang itulah asas dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah terus kepada Rasulullah. Itu cara bacaan dia begitu. Sebab apa? Semasa penurunan ayat-ayat suci Al-Quran ni tidak ada lagi buku tajwid. Buku tajwid tak ada wujud lagi masa tu. Dia datang dengan suara, begitulah bunyi dia dan begitulah Rasulullah hafal dan begitu jugalah Rasulullah SAW panjangkan kepada sahabat-sahabat masa tu. Jadi kita kena ikut yang itulah sebenarnya. Tetapi bagi memudahkan kita membaca Al-Quran, maka ulama-ulama qura' telah sediakan buku tajwid untuk kita. Cuma buku tajwid ada juga dia punya ingatan pada kita. Seperti kata Syekh Muhammad Al-Haddad. Apa kata dia? Barang siapa mengambil ilmu daripada seorang guru secara musafahah, iaitu dia cara bertalaki musafahah, berdepan dengan guru, adalah ia melencong dan menyalahi daripada jatuh dalam perkara yang dilarang. Bermakna dia, orang kata untuk membuat kesilapan tu agak terlampau kurang sangatlah kalau kita berguru. Dan barang siapa yang mengambil ilmu daripada suhuf, yang ini daripada buku ataupun daripada lembaran ataupun setakat mendengar daripada YouTube ke, maka ilmu baginya di sisi para ilmuwan seperti tiada. Maksud dia, walaupun dia baca buku, dia tak ada berguru pun, dia baca buku, kemudian dia dengar daripada YouTube dan bacaan dia cukup bagus, kemas, lengkap dengan ilmu tajwid, dengan lagu, dengan apa, tak ada masalah. Tetapi di sisi ilmuwan, masih mereka menganggap pada dia tak berilmu lagi. Sebab apa? Dia tidak berguru. Itu saja masalah. Jadi seeloknya kalau kita buat rujukan daripada kitab ke, daripada YouTube ke, daripada radio, daripada TV ke, apa sekalipun, cuba sekali-sekala pendengarkan bacaan kita tu di depan guru. Supaya dapat pengesahan dia. Hanya itu maksud dia. Jadi jangan tak ada guru langsung lah kita dengan ibadat, terutama dalam bab membaca Al-Quran ni. InsyaAllah. Baik, kalau ada kemuskilan daripada apa yang kita bentangkan malam ni, masa bertalaki, Win, jangan segan bertanya. Tanyalah. InsyaAllah kita akan uraikan semasa sesi bertalaki besok. InsyaAllah. Jadi ini yang kita bincangkan malam ni dalam tajuk Mad Lazim Kalimi. Dan lebih lagi agak complicated dalam Mad Lazim yang berlaku di dalam huruf. Mad Lazim harfi. Di sana lagi bermacam-macam bentuk bacaan dan macam-macam nama hukum ada di situ yang kita mungkin akan mengelirukan kita kalau kita tak betul-betul beri tumpuan besok. Jadi kalau yang berkelapangan besok,
cuba dapatkan hadirkan diri untuk kita kongsi dalam tajuk mad lazim harfi. Dalam mad lazim harfi juga ada musaqqal, ada mukhaffaf. Selalunya kita terkeliru tentang perbezaan maksud musaqqal di dalam harfi. Adakah kerana dengung ataupun adakah kerana idgham? Yang itu yang kadang kita agak terkeliru tentang nama hukum dia ya. InsyaAllah besok kita akan tengok pada hukum yang berlaku di dalam huruf pula. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahanlah dapat sedikit orang kata ya membantu dalam kita membaca Al-Quran bertajwid. InsyaAllah mana yang agak tak apa jelas tentang penerangan tu nanti semasa bertalaki, cuba lontarkan permasalahan itu supaya kita dapat penjelasan yang lebih terang lagi insyaAllah. InsyaAllah kita akan jumpa pagi besok pukul 9 untuk hukum yang berkaitan dengan mad lazim juga, iaitu mad lazim harfi Kita tangguh dulu pertemuan kita ini dengan doa, mudah-mudahan mendapat keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.